Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan mulakan berbincang tentang topik 6 yang ini berkaitan dengan alternating current. Jadi pelajar semua sebelum-sebelum ni dalam chapter 3, 4 and 5 kita dah bincangkan pelbagai electrical circuit. Tetapi semua case yang kita belajar sebelum ini hanya merujuk kepada direct current circuit sahaja. Dalam kehidupan seharian kita, kalau kita tengok dekat rumah kita, di asrama kita, pada wall plug kita, pada kipas, pada switch, semua source yang daripada rumah kita adalah alternating current. Cumanya bila kita nak pakai ke alat elektrik seperti telefon, seperti laptop, kita ada adapter untuk ubah alternating current itu kepada direct current. Jadi start daripada chapter 6 ni, kita akan bincang balik bagaimanakah karakteristik alternating current ni dari segi equationnya, dari segi graphnya dan sebagainya. Jadi, apa dia alternating current? Alternating current kita definekan sebagai electric current whose magnitude and direction changes. Dia berubah macam mana? Dia berubah secara periodik. Periodic. So ada tiga benda kat sini. Yang pertama sekali yang berubah adalah magnitude. Yang kedua dia berubah direction. Dalam alternating current sekejap kejap nilai current tu kejap besar, kejap kecil. Dan arah current tu. Kejap current tu dalam circuit bergerak clockwise contohnya, kejap kemudian dia bergerak anti clockwise. Dan perubahan ini tak random. Dia bukan kejap dia nak berubah, dia berubah. Dia berubah secara berkala. Jadi kita boleh tahu bila dia bergerak ke kanan, bila dia bergerak ke kiri, bila nilai dia sekian-sekian dan sebagainya. Bila dia capai maximum value, bila dia capai zero, semuanya dia berubah secara berkala, periodically. Jadi dalam alternating current, yang kita bincangkan dalam syllabus kita adalah perubahan secara sinusoidal. Jadi ini dua graf alternating current dan juga alternating voltage yang mana current dan voltagenya berubah secara sinusoidal. Ada bentuk-bentuk lain, bentuk-bentuk tu kita tak bincangkan. Bentuk sinusoidal ni kita biasa. Kita biasa dengan sinusoidal equation. Jadi kita nak tengok, nak bincangkan tentang sinusoidal current dan juga voltage. Dalam syllabus kita, kita perlu boleh sketch graf ini, graf sinusoidal, dan juga interpret graf sinusoidal. Saya bagi dekat sini contoh graf sine. Tetapi bila kita sebut tentang sinusoidal graf, ianya tidak semestinya sine. Okay, dia boleh jadi graf cos. Tak semestinya sin theta saja, dia ada plus minus pi over 2 dan sebagainya. Jadi untuk contoh kali ini kita nak tengok dulu graf sin theta. Kalau ada arus yang mengalir dalam resistor, maka akan ada voltage. Kalau arusnya alternating current, maka voltagenya juga alternating voltage. Graf yang saya maksudkan, graf yang pertama ini adalah graf current versus time. Apa benda yang kita boleh interpret daripada graf ini? Ada dua benda. Dua perkara itu adalah yang pertama sekali daripada y-axis. Kita boleh nampak nilai I0. Apa dia nilai I0? I0 adalah maximum current. Pada x-axis pula, kita boleh nampak nilai period. Apa dia period? Time for one complete oscillation. Jadi dua benda yang boleh kita interpret daripada graf sinusoidal. Begitu juga dengan graf V versus T. Pada y-axis kita boleh dapatkan bacaan nilai V0 yang ini maximum voltage.
Dan pada x-axis kita boleh dapatkan nilai period. Okey, so T adalah period. Okay, jadi kita nampak daripada kedua-dua graf ini bahawa current dan juga voltage berubah bergantung kepada masa. Bagi kedua-dua graf itu, saya boleh tuliskan equationnya. I sama dengan I0 sin omega T. Bagi voltage pula V sama dengan V0 sin omega T. Tetapi tak semestinya sin. Dia boleh jadi cos, boleh jadi sin omega T plus minus pi over 2 ataupun cos omega T plus minus pi over 2. Nanti kita tengok macam mana kita nak sketch function sinusoidal ni. Okay, daripada equation pula, apa yang kita boleh dapat? Okay, yang pertama sekali kita boleh dapat, yang pertama sama saja nilai maksimum. Nilai maksimum I0 maksimum current. V0 pula adalah maksimum voltage. Satu lagi nilai yang boleh kita dapat daripada equation ini adalah nilai omega. Apa dia nilai omega ni? Nilai omega ini adalah kita panggil sebagai angular frequency. Kedua-duanya sama angular frequency. Okey. Jadi kat sini kita dah dapat tahu berapa terms lah. Berapa terminologi yang kita gunakan. Antaranya angular frequency. Angular frequency apa dia? Angular frequency apa kita nak define? Kita tengok apa terminologi yang saya dah gunakan. Yang pertama sekali angular frequency ataupun omega. Omega ni apa? Omega biasalah sama dengan 2 pi over T ataupun sama dengan 2 pi F. Daripada equation ini saja kita tahu ada dua lagi terminologi. Yang ini period dan juga frequency. Apa dia frequency? Frequency apa dia? Frequency adalah number of complete cycle in 1 second. Apa unit frekuensi? Frekuensi unit dia hertz ataupun per second. Okey, untuk unit bagi frekuensi sentiasa kita gunakan hertz. Dalam apa-apa alat elektrik, semua kadang-kadang dia akan tulis frekuensi dalam hertz. Power supply rumah kita berapa dia punya frekuensi? Tak silap saya dekat Malaysia frekuensinya adalah 50 hertz. Itu power alternating current dekat Malaysia. Okey, so itu frekuensi. Period pula. Period T. Biasa saja definition dia adalah time taken for one complete oscillation. Okey, so ada 3 terminologi yang kita pakai. Ada lagi tak? Peak current. Peak current ataupun peak voltage. Itu biasalah. Kadang-kadang kita pakai maximum current. Perkataan. Maximum current. Selain daripada perkataan maximum, kita guna juga perkataan peak current. Okey. Ini menunjukkan kepada magnitude of maximum. Magnitude of maximum current. Kadang-kadang kita pakai perkataan peak, puncak. Kadang-kadang kita pakai perkataan maksimum. Okey, begitu juga dengan voltage lah. Maximum voltage, peak voltage menunjukkan nilai maksimum bagi voltage dan juga nilai maksimum bagi voltage. Okey, so itu dia terminologi yang kita
yang saya introduce setakat ini. Ada lagi benda-benda lain yang kita akan introduce dalam subtopik yang lain lah. Tapi ini untuk subtopik 6.1 itu sahaja terlebih dahulu. Dalam video-video yang akan datang ni saya akan bincang equation pula. Tengok macam mana boleh tak kita nak interpret dan juga sketch graph bagi alternating current. Itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.